Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Video kali ini saya akan berkongsi pengalaman dan tips yang boleh diguna pakai. Bagaimana cara kita boleh memilih benih durian yang baik untuk kita tanam di kebun kita. Biasanya bila kita nak tanam durian kita telah kena pasti kelun yang kita nak tanam mungkin musang king, duri hitam dan sebagainya. Jadi adalah amat penting untuk kita memilih benih yang elok tuan-tuan. Bukan nak kata yang terbaik lah, benih yang elok, yang sesuai, yang subur untuk kita tanam di kebun kita. Tuan-tuan, untuk memilih anak benih durian pada pandangan peribadi saya kalau tuan menanam 2-3 ekar atau lebih, atau walaupun sikit, 3-4 batang, saya amat-amat mencadangkan tuan-tuan pilihlah benih yang sudah besar sikit. Macam sekurangnya saiz ini dalam 2 kaki lebih ke 3 kaki saiz benih ni. Jadi pihak penjual biasanya akan cakap ini lebih 3 kaki. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara nak ukur saiz benih tuan-tuan. Okey tuan-tuan, biasa benih besar ni dipanggil APM . Lebih besar pada ni 4 kaki ke atas tu biasa kita panggil benih APM. APM tu Advanced Planting Material . Makna benih tu telah besar, mungkin 3 kaki lebih atau 4 kaki, 5, 6, 7 dan sampai 10 kaki pun ada yang dijual di nursery . Itu betul lagi bila benih besar tuan-tuan advantage kita ialah dia telah ada dahan sini dahan Dia telah ada dahan, pertumbuhan dahan di sini. Dan ini adalah amat-amat membantu tuan-tuan bila kita menanam di lapangan tadi nanti. So bila pokok ni telah ada dahan begini tuan-tuan, walaupun benih ni tak sampai 3 kaki, tapi saya pilih yang dah ada dahan sudah ada dahan di sini. Dan juga saya pilih tuan-tuan telah tumbuh di sini mata tunasnya. Biasa setiap dahan tu telah ada mata tunasnya. Jadi di sini pokok-pokok sebegini biasanya lebih mudah hidup di lapangan tuan-tuan Dia lebih daya tahan penyakit. Dia lebih sesuai, lebih senang untuk menjaganya nanti. Dan penyesuaian dia terhadap kebun atau tanah akan lebih cepat. Dan kalau lagi besar kita tanam tuan-tuan mudah-mudahan kita berharap contohnya lagi besar pada ini tuan-tuan tanam dalam 5 atau 6 kaki akan lebih cepat berbuah insya-Allah. Itu jangkaan kita lah. Jadi bermakna itu advantage-nya kalau kita beli benih yang lebih besar tuan-tuan Kebanyakan pekebun atau penanam durian tidak kenal sangat kelun durian ni berpandukan pada daun dan sebagainya. Cuma bergantung kepada nursery atau orang yang menjual itu. Dan diburukkan keadaan lagi kerana kadang-kadang penjual bukan nursery terutama yang menjadi orang tengah, mungkin dijual pasar malam dan sebagainya. Saya tidak menuduh kadang-kadang mungkin mereka pun boleh tersilap dari segi kelun dan akhirnya tuan-tuan tersilap akhirnya menanam kelun yang tidak tepat mengikut keperluan tuan-tuan. Tentang pemilihan nursery pula tuan-tuan nursery ni merata ada tuan-tuan daripada utara sampai ke selatan sampai ke pantai timur banyak orang yang buat benih durian ni. Nursery ni. Dan nursery yang terbaik ialah nursery yang ada sijil skim pengesahan bahan tanaman ataupun dipanggil SPBT daripada Jabatan Pertanian. Tapi SPBT ini bukanlah satu kewajipan, perkara yang wajib untuk semua nursery tapi ini salah satu benchmark yang kita boleh guna. Ataupun kadang-kadang ada nursery yang dia tidak ada apa sijil pun tetapi dia mempunyai pengalaman yang luas dalam menanam, membuat benih. Dan dalam masa yang sama juga dia ada pokoknya sendiri untuk mengambil sion, untuk mengambil benih cantuman itu. Jadi ini pun boleh dipakai tuan-tuan Kebanyakannya tidak ada sijil ini. Jadi kita boleh gunakan daripada pihak ketiga ini. Yang kita takutkan tuan-tuan ialah yang benih yang dijual mungkin di pasar malam, di tepi jalan. Kita khawatirlah kalau tuan-tuan tersilap. Apalagi tuan-tuan buat luas kebun tu mungkin 2 ekar, 3 ekar. Saya mencadangkan beli pada nursery, terus pada nursery. Spendlah masa sikit buat research di mana nursery berhampiran dengan tuan-tuan atau penjual yang betul-betul bagus yang boleh dipercayai supaya kita tidak tersilap kemudian hari. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya tunjukkan tips bagaimana kita nak memilih benih benih durian Okey tuan-tuan Yang pertama sekali tuan-tuan kita pilihlah benih yang sihat Contoh di sini ini benih yang sihat. Ini duri hitam semua ni tuan-tuan Duri hitam. Sihat tu bagaimana tuan-tuan? Pertama, daunnya tidak ada yang berpenyakit Contohnya penyakit hawar. Penyakit hawar tu ialah contoh yang di sini.
Dia ada apa di belah hujungnya macam terbakar tuan-tuan Tidak ada yang begini. Kalau ada selai dua mungkin kita boleh terima lah, kita boleh buang nanti. Tapi tak ada banyak macam ni. Daun dia elok hijaunya, kemas daunnya dan tidak dimakan oleh serangga juga kalau boleh. Kalau sikit tidak ada masalah lah. Kita boleh rawat kemudian. Tapi bermakna jangan ada penyakit-penyakit begini ya. Okey tuan-tuan. Yang pertama tadi kita tengok daun yang cantik macam ni semua daunnya cantik ya. Yang kedua kita tengok batangnya tuan-tuan di sini rootstock dia. Batang yang besar lagi baik tuan-tuan maknanya dia telah kuat ya. Ini pokok penanti asal ni dan di sini cantumannya. Tuan-tuan tengok ni. Dia punya batangnya pun telah elok, membesar, sihat, lurus dan begitu juga ini. Tengok yang contoh ini. Ini yang contoh saya ambil di nursery ya. Yang dikatakan 3 kaki dikata nursery di tingginya. Nanti kita akan ulas tu. So tuan tengok batang yang elok ya. Elok dan dia sihat, gemuk itu penting tuan. Yang kedua, tips yang kedua. Yang ketiga kita tengok daun tu cukup hijaunya, sihatnya menandakan pokok ini cukup dapat nutrien dia tuan-tuan Jadi itu penting pokok yang dapat nutrien yang cukup, kita pilih pokok yang sihat begitu. Yang keempat tuan-tuan kita tengok polybag ni Polybag dia jangan ada pecah, cantik semua begini pasal mungkin kita nak simpan lagi di kebun dalam sebulan 2 bulan lagi baru kita tanam. Jadi kita pastikan polybag dia. Tuan-tuan boleh tengok ni, polybag yang elok, pilih polybag yang elok. Dan yang kelima tuan-tuan secara asas je kita akan tengok pokok ni berpucuk ke tidak, elok ke tidak tumbuhnya tunas-tunas baru macam ni. Contoh begini. Ada tunas baru tuan-tuan Di sini di hujung pucuk ni ada tunas baru. Itu penting tuan-tuan menandakan pokok ni subur, sihat dan dia akan terus membesar. Seperti mana yang saya ceritakan tadi dalam benih APM tu, tuan-tuan boleh tengok ni apa dahannya yang subur, berapa banyak dahan ni. Ini baru 2 kaki setengah tuan-tuan Punya banyak dahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sudah ada 15 dahan tuan-tuan Jadi apabila kita pindahkan ke lapangan nanti insya-Allah dahan-dahan pokok ni akan terus membesar tuan-tuan dan peluang dia untuk membesar, untuk hidup lebih tinggi kalau berbandingkan benih-benih yang kecil sebegini tuan-tuan Ini sekadar ilmu kerana apabila kita beli benih durian biasanya terutama pengelanan penjual lah daripada nursery atau pihak ketiga ke, dia mengatakan benih durian sekaki, 2 kaki, 3 kaki dan sebagainya. Hari ini saya nak tunjukkan tuan macam mana pengiraan sebenarnya saiz benih durian. Ini sekadar maklumat tuan-tuan Okey tuan-tuan. Saiz benih durian sebenarnya kita akan ambil daripada tempat cantuman tuan-tuan sampai ke hujung. Begitu juga dari sini sampai ke hujung. Bukannya dikira daripada tanah sini tuan-tuan tanah yang dalam ni ataupun dari bawah ini. Jadi ini saya ambil contoh Kata penjual benih itu dengan saya, dia kata ini sudah ada 3 kaki bang, dia kata. Kita ukur berapa tingginya sekarang ni lebih kurang daripada atas sampai ke sini tuan-tuan Lebih 2 kaki 3 inci saja lebih kurang. Jadi tak sampai 3 kaki. Jadi ini memang begitulah keadaannya penjual Dia pun sebenarnya mungkin tak tahu juga ilmu ni. Jadi sini tuan-tuan saya ambil contoh ni. Ini baru 2 kaki setengah tak lebih, 2 kaki 5 inci. Daripada tempat cantuman sampai ke atas pucuknya. Itulah sebenarnya ketinggian benih durian yang sebenar-benar ukurannya. Ini sekadar makluman saja tuan-tuan Okey tuan-tuan, begitulah secara umumnya cara kita nak memilih tips-tips untuk memilih benih durian yang baik tuan-tuan Ini adalah langkah yang paling penting sebelum kita menanam kerana kalau kita silap memilih benih, kita akan rugi untuk jangka masa panjang tuan-tuan Dan kalau kita bukan saja silap, kita memilih benih yang kurang baik, kita juga akan rugi dalam jangka masa panjang. Dan kadang-kadang tuan-tuan, dalam benih yang baik ni pun kita tak tahu bila kita turun ke lapangan nanti. Mungkin ada yang rosak, yang mati. Kadang itu masalah penyakit akar tuan-tuan Jadi saya mencadangkan kalau tuan-tuan contohnya tanam 1 ekar maksimum 40 batang lebih kurang, tuan-tuan belilah lebih sikit 3-4 batang atau 4-5 batang extra. Kalau 100 batang tuan-tuan belilah extra dalam 7-8 batang lagi untuk kita simpan di nursery kita, di ladang kita, di kebun kita. Supaya nanti mana yang mati kita boleh ganti terus tuan-tuan Dan pokok yang kita beli tu mungkin selepas setahun mati dia sudah membesar tuan-tuan So itu pandangan peribadi saya. Semoga video ini akan membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam cara-cara untuk memilih benih durian yang baik untuk ditanam di kebun tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih.